balik dia ada Roblox apa. Kita rotek pun mati hari ni. Tak ada rotek. Masuk slow Rotek. Rotek kalau kena Rotek tak boleh online rotek lah. Tak tahu. Itu Leseng yang ada online. lesson buat online. Leseng tak tahu. Okay, nak tunggu post lagi 2-3 hari je. 2-3 hari Cina. Kalau kena denda mahal ni dia bagi lesson. Kita betul dah. Oh iya. Sebab ini kira macam Lepas tu kalau dah renew rotek, dia ambil balik ha? Ha? Ambil balik ke motor? Ha? Kau cabut terus? Tak. Kalau lesson ambil kena 1.5. Okay, Singapore rotek ni. Oh mati lah. Sebab gemercang tu depan sekolah tu dah boleh polis. Takut dia buat blok. Tiba-tiba kat selekoh tu mampus ni. Kalau boleh lah. Tapi cakap ni balik jarang ada. Tangan-tangan tak ada barang. Jarang lah. Cakap balik ni orang Tak pernah lagi duduk Terengganu 10 tahun ni kena rock blok. payah pun. Kecuali motor rakit je. Motor rakit tu pun motor dia tak ni malam-malam. Hai. Kita sambung rotek juga tau. Ha? Kita sambung rotek tu. Rotek dia kena tu lah segi apa? Siji tu. Ada sana lah terang. Ya, orang Cina tutup lah. Besok baru ni buka. Nak tunggu post lagi 2-3 hari ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mula, kita berasalah kita nak sambung Ramadan dah. Ramadan berapa? 12 bulan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pun nak habis dah ni. Kita ingat nak habis sebelum Ramadan lah. Jadinya kelas kita ni hari Ahad Kashfun Niqab, hari Rabu Izalatul Iltibas. Jadi hari Rabu start minggu depan kita setiap hari Ahad Rabu kita baca ni bagi habis ni. Lepas habis ni barulah lepas Ramadan jadi 4 pula, insya-Allah taala.
Jadi izalatul iltibas tu kita sekejap bagi perhabis ni dulu. Lagi beberapa majlis, lepas pada tu baru izalatul iltibas. Kita nak puasa. Jadi ingat nak ambil perhabis Lepas puasa tu jilid 4 lalu, senang. Jadi sambung perbahasan kita kitab Tuhfatul Tullab li tawdihil ibarati ala kitab idahil albab li muridin nikah bis shawab. Muka surat yang ke-101. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka tiada harus ia berkahwin padanya. Baca lah. Belum situ kan? Betul. Betul. Maka tiada harus kita ambil bersalah atas lah. Bersalahan jika ada negeri itu mahsur seperti 20. Mahsur ni dapat dibilang. Dapat dibilang pada adatnya. Contohnya seperti 20 orang. Nombor 1 dia tulis yakni seperti bilangan 20 orang perempuan yang ada pada kampung itu. Kampung tu ada 20 orang. Jadi 20 orang ni dikategori mahsur, boleh dikira. Tetapi 100 dinamakan mahsur. 100 pun dinamakan mahsur lagi. Lebih daripada 100 barulah ghairu mahsur. Barulah dia panggil tidak terbilang. Yang ini banyak. Maka bila dia mahsur, terbilang, terbatas, maka tiada harus ia seorang suami tadi atau laki-laki itu berkahwin padanya pada negeri itu. Tak boleh berkahwin dengan salah seorang perempuan di negeri itu. Melainkan pengecualian. Melainkan jika ia seorang ingatkan sifat mahramnya, mahram seorang. Dia ingat sifat dia. Contoh seperti hitam, umpama hitam kulit. Ataupun dia jenis pendek ke, tinggi ke, ikut apa-apa sifat tu contoh ya. Maka bila tahu sifat dia, maka harus ia seorang berkahwin dengan perempuan yang putih merah kulitnya, kulit perempuan tu. Jadi sekarang ni isu berkenaan dengan seorang laki-laki masuk ke dalam satu kampung, yang mana kampung tu ada terhad bilangan perempuan, mana bawah daripada 100 orang, 100 dan ke bawah. Maka hukum dia haram dia nikah, kecuali kalau dia tahu sifat mahramnya. Contoh dia mahram sifat dia tu hitam, ataupun hitam dan tinggi. Tinggi tu pun dia tahu qadar berapa. Maka dia bolehlah menikah dengan selain daripada sifat tersebut. Boleh. Dan jika kesamaran isterinya isteri seorang dengan beberapa perempuan helat, perempuan ajnabi, maka tiada harus ia seorang wati seorang daripadanya, daripada perempuan tu mutlaqan. Ni minggu lepas dah dalam Kashfun Niqab. Isteri dia dah kahwin dah. Ni isu berkaitan dengan dia dah berkahwin. Dia masuk ke dalam satu negeri, bercampur dengan ramai ajnabiyah. Boleh ke tak dia wati salah seorang daripada perempuan tu dalam keadaan dia muskil? Ni macam isteri aku call aku ni. Jangan berlaku lah. Jadi boleh ke tak dia wati? Tak boleh. Secara mutlak. Apa mutlak? Yakni sama ada bilangan mereka itu perempuan mahsur, yakni terbilang bawah plus 100 pada dusun itu, atau tidak mahsur, ataupun tidak terbilang. Tidak mahsur, tidak terbilang. Tidak terbilang maknanya lebih daripada 100. Hak tu secara mutlak tak boleh, hukum dia haram. Sesat. Kashfun Niqab. Kata musannif tiada harus ia berkahwin padanya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Al-Minhaj, dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj telah menerangkan bahawa tidak harus bagi seseorang bernikah dengan seorang perempuan yang bercampur antara mahramnya dan para wanita bukan mahram yang lain
dalam keadaan bilangannya sedikit, bilangan perempuan. Sebab apa? Ilah dia kerana ihtiyat, iaitu berhati-hati bagi abdha', iaitu faras perempuan yang asalnya haram dan dihalalkan melalui akad pernikahan. Ihtiyat. Dalam pernikahan, dalam mazhab Syafi'i sangat ketatlah ihtiyat dia. Jadi benda yang kesamaran, sama ada dia itu boleh nikah ke tidak pada kampung yang mahsur, negeri yang mahsur, maka tidak boleh hukumnya haram. Bukan itu sahaja, bahkan dalam masa yang sama tiada kepayahan untuk menghindari dan menjauhi para perempuan tersebut. Tak payah nikahlah dengan orang lain. Nikah dengan negeri lain. Kampung sebelah tu. Tak payahlah kampung tu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj bahawa ijtihad tidak lagi menjadi suatu medium dan cara untuk menentukan perempuan yang halal bernikah dengannya. Di sini tidak boleh dipakai ijtihad, kecuali kalau dia tahu sungguhlah sifat mahram tadi. Hitam kau, tinggi kau, pendek kau, tangan panjang kau, apa kau, ikutlah. Hak tu memang tak ada ijtihad, memang dia tahu yakin mahram dia ni jenis lagu mana. Tapi sekarang ni dia tak tahu, keliru, kesamaran. Boleh ke ijtihad? Tak boleh. Hal ini berbeza jika bercampur mahramnya dengan para wanita yang banyak. Kalau banyak ghairu mahsur, boleh dia menikah. Sebab apa? Kerana payah untuk menghindarinya. Payah nak hindar, tak boleh. Namun begitu terdapat pandangan yang jauh daripada mazhab yang mengatakan bahawa pernikahannya tetap sah, akan tetapi bersangatan makruh hukumnya. Sebab ada kemungkinan besar, kemungkinan walaupun kemungkinan itu kemungkinan kecil, dia bernikah dengan mahram sendiri. Oleh yang demikian, jikalau berlaku juga pernikahan tersebut dalam keadaan mahramnya bercampur dengan para wanita yang sedikit jumlahnya, maka batal pernikahannya menurut pandangan yang asah. Jadi sekarang ni kampung tu mahsur, kampung tu 100 orang ke bawah. Ada mahram di dalam dusun tersebut. Dia bernikah juga dalam keadaan begitu. Adakah nikahnya itu sah? Menurut pandangan yang asah, batal, tak sah. Dia hukum dia adalah haram nikah. Haram tu sah ke tak? Nikah lain pula. Sah ke tak tu hukum hukum wad'i. Kalau haram ke tak tu hukum taklifi. Jadi sekarang ni kalau dia menikah dengan perempuan yang mahsur, maka hukum dia haram. Dah sah ke tak kalau nikah juga? Pandangan asah tidak sah. Mana pandangan muqabil asah sah. Itu. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Mughnil Muhtaj bahawa perkara tersebut berlaku kerana para ulama Asy-Syafi'iyah telah mencegah dan melarang bagi seseorang untuk bernikah dalam keadaan sedemikian. Dalam keadaan syarat untuk mengesahkan pernikahan tersebut adalah dengan bakal suami mengetahui bahawa perempuan yang hendak dinikahinya itu merupakan merupakan wanita yang halal dinikahinya. Jadi syarat yang besarlah itu dia buat dulu tu, syarat zauj lagi tu, iaitu suami mesti tahu bakal isteri yang itu halal untuk dia nikah. Bersetubuh selepas bernikah dengan seorang perempuan yang bercampur antara mahramnya dan perempuan yang sedikit dalam satu kampung. Jadi sekarang ni dia kahwin juga. Hukum dia adalah haram. Kemudian tidak sah, kita kata tadi, pandangan asah. Dan kalau berlaku persetubuhan, adakah sabit zina ataupun tidak? Ni isu zina ni. Syekh Ali Syubran Malisi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Hasyiah Ali Syubran Malisi ala Nihayatil Muhtaj bahawa jikalau seorang lelaki bernikah dengan seorang perempuan yang bercampur antara mahramnya dengan wanita bukan mahram yang lain dalam keadaan bilangan mereka sedikit, iaitu mahsur, maka tidak sah pernikahannya. Itu menurut pandangan asah. Bukan itu sahaja, bahkan jikalau berlaku persetubuhan dengan pernikahan yang tidak sah tersebut, maka tidak akan dikenakan hukum hudud yang disabitkan melalui perzinaan. Hal ini berlaku kerana terdapat syubhah untuk mensabitkan orang tersebut berzina. Jadi pensabitan hudud zina tu, iaitu orang yang bernikah kena rejam, orang yang tak menikah kena 100 batan. Kalau ada saja syubhat, maka tidak sabit hudud. Berzina ni dia berlaku persetubuhan dalam keadaan tidak ada unsur pernikahan. Tapi kalau ada unsur pernikahan, cuma pernikahannya tidak sah, ataupun haram tapi tidak sah, ataupun tidak haram tapi tidak sah, berlaku persetubuhan, hak tu tidak akan kena hudud zina. Tidak akan kena
hudud zina. Kerana hudud zina mesti dalam keadaan dia tu bersetubuh dalam keadaan tak kahwin pun. Memang tak kahwin. Bukannya kahwin tu sah ke tak. Bahkan tak ada akad nikah. Itu barulah kena hudud zina kalau sabit kesalahan. Mahram seorang bercampur dengan ramai hamba perempuan. Bolehkah bersetubuh bersama hamba perempuan tersebut? Ini sekarang ni mahram seseorang bercampur dengan ramai hamba perempuan. Bolehkah bersetubuh bersama hamba perempuan tersebut? Sebab mungkin dia setubuh mahram dia. Jikalau dalam satu tempat tersebut bercampur antara mahramnya yang perempuan dengan hamba perempuan yang lain dalam keadaan ramai hamba perempuan, maka diharuskan bagi lelaki tersebut bersetubuh dengan hamba perempuan itu selepas dia memilikinya, selepas dia milik. Jadi dia pergi pada satu kampung, ada hamba perempuan banyak. Dalam keadaan dalam kampung tu ada mahramnya. Cuma tak tahulah mana satu ni nampak sama belakang ni, seiras belakang. Maka boleh tak dia setubuh? Boleh dengan syarat dia milik hamba tu. Dia kena beli ya. Kena beli hamba tu, proses istibrak satu kali haid, setubuh, boleh. Tu beza dengan isteri. Kalau isteri bercampur dengan ramai wanita bukan mahram tadi, maka tidak boleh dia setubuh kerana ihtiyat. Sekarang ni bab hamba lain sikit. Bab hamba kita boleh setubuh tapi dengan syarat kita milik dia dulu. Mahram seseorang bercampur dengan sedikit bilangan hamba perempuan. Bolehkah bersetubuh bersama hamba perempuan? Jadi sekarang ni tadi itu ramai hamba perempuan. Makna ramai hamba perempuan ni ghairu mahsur lah. Ghairu mahsur boleh tak setubuh hamba tu? Boleh dengan syarat dia tu milik. Sekarang ni mahsur pula. Mahram bercampur dengan sedikit saja hamba perempuan tapi mahsur. Jumlah bilangan itu 100 ke bawah. Boleh ke tak disetubuh? Jikalau dalam satu tempat tersebut bercampur antara mahramnya yang perempuan dengan hamba perempuan yang lain dalam keadaan sedikit jumlah bilangan hamba perempuan, maka haram ke atas seorang lelaki tersebut bersetubuh bersama hamba perempuannya selepas dia memilikinya. Tak boleh. Jadi bukan gitu lah. Dia jadi macam masalah sama macam nak menikah dengan seorang perempuan yang dalam tu ada mahramnya. Sama lah. Jadi nisbah kalau nak menikah pun tak boleh juga kalau ada mahram di situ dalam keadaan ghairu mahsur. Hak tu boleh. Tapi kalau mahsur haram. Kecuali dia tahu sifat-sifatnya, sifat-sifat mahram tadi. Dan kalau terjadi juga nikah pada perempuan yang mana di dusun itu di dusun itu perempuan tu mahsur, perempuan tu bawah plus 100, maka boleh dengan syarat dia tahu sifat-sifat mahramnya dengan jelas. Maka dia menikah dengan orang yang selain sifat mahram tadi. Tabit al-mahsurat, yakni jumlah yang sedikit. Ini nak menyatakan khilaf ni. Syekh Ad-Damili rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa al-mahsurat ialah sesuatu yang tidak susah untuk mengira jumlah wanita dengan semata-mata melihatnya. Itu mahsurat. Mahsur ni ialah sesuatu yang kita tak payah nak kira. Tak payah nak kira. Tidak susah untuk mengira. Itu mahsur. Imam Al-Haramain rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa al-mahsurat ialah sesuatu yang mudah atas setiap individu untuk mengira jumlah wanita yang wujud di sebuah tempat. Lebih kurang ya. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawasanya bilangan yang ghairu mahsurat ialah setiap bilangan yang jikalau berhimpun pada satu tempat niscaya susah ke atas orang yang melihatnya untuk membilang dan mengiranya dengan semata-mata melihatnya seperti 1000 orang. Sama lebih kurang. Maka kesimpulannya ialah mahsur itu ialah sesuatu yang payah nak dibilang bila kita lihat. Nak kira sekor-sekor tu payah, banyak sangat. Sebaliknya al-mahsurat menurutnya ialah perkara yang mudah dikira seperti 20 orang. 20 orang mudah kira lah sebab sikit. Bukan itu sahaja, bahkan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj bahawa bilangan 100 orang juga termasuk dalam kategori al-mahsurat. Jadi lebih 100 barulah ghair mahsurat. Kalau mahsurat 100 dan ke bawah. Gitu. Hukum bernikah dengan perempuan yang bercampur bersama para wanita ajnabiyah
dalam keadaan syok jumlahnya. Oh, sekarang ni dia mahsur boleh nikah. Tidak mahsur haram nikah. Lepas tu sekarang ni dia syok. Kampung ni mahsur ke tak? Tu. Syok pula. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughni Al-Muhtaj dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj telah menerangkan bahawa jikalau seseorang mahram perempuannya telah bercampur dengan para wanita ajnabiyah dalam satu kampung yang besar dalam keadaan syok jumlah wanita tersebut sama ada mahsurat atau tidak mahsurat, maka Imam Al-Azra'i rahimahullahu ta'ala dan selainnya mengatakan hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Jadi ghairu mahsurat harus, mahsur haram, syok mahsur ataupun tidak mahsur haram juga. Gitu. Hal ini kerana illah dia kerana beramal dengan asal, iaitu pada asalnya tidak mahsur. Al-aslu ghairu mahsur. Itu kaedah. Al-aslu ghairu mahsur. Tidak mahsur. Tidak mahsur. Kenapa tidak mahsur haram? Hal ini kerana beramal dengan asal, iaitu pada asalnya tidak mahsur jumlah wanita yang ajnabiyah tersebut. Kalau tidak mahsur patut boleh. Mahsur yang tak boleh. Hak tadi tu kalau mahsur yang tak boleh. Betul. Kalau mahsur yang tak boleh, tidak mahsur boleh. Nak tengok pula tambah ke kurang. Hal ini kerana beramal dengan asal, iaitu pada asalnya tidak mahsur. Tidak mahsur ni makna lebih beras 100. Kalau lebih beras 100 boleh nikah. Mana pula dia kata mungkin silap ni. Kena tengok semula tidak mahsur ke mahsur. Kalau kata haram, zahirnya nampak mahsur lah. Sebab tidak mahsur tu hukum dia halal nikah. Mahsur tu hukum dia haram. Kalau syok antara mahsur dengan tidak mahsur haram. Sebab apa? Sebab asalnya adalah mahsur atau asal. Sepatutnya begitu lah. Kena cek semula kitab Mughni. Tu asal kitab Mughni ataupun dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dua kitab tu. Aku rasa mahsur lah. Sebab kalau tidak mahsur tak boleh kata haram. Tidak mahsur kalau halal. Kalau mahsur saja haram. Jadi kalau mahsur hukum dia halal. Tidak mahsur mahsur hukum dia haram nikah. Kalau tidak mahsur hukum dia halal nikah. Kalau syok antara mahsur dengan tidak mahsur hukum dia adalah haram. Hukum bernikah dengan perempuan yang berada pada satu kawasan yang bercampur 20 mahramnya dengan ramai wanita ajnabiyah. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfah berkaitan masalah jumlah mahram perempuannya yang tertentu bercampur dengan wanita ajnabiyah secara ghairu mahsur, iaitu banyak bilangannya. Jadi dia ada beberapa mahram bercampur dengan wanita ajnabiyah lebih daripada 100 orang. Maka bagaimana kita boleh nikah ke tak salah satu perempuan daripada kampung tersebut? Oleh itu, jikalau dalam satu kampung yang besar itu mempunyai 20 perempuan yang merupakan mahram bagi seorang lelaki, sebagai contoh, dan bercampur dengan para wanita bukan mahram yang lain hal keadaan banyak bilangannya, maka berlaku perbezaan pandangan ulama sama ada boleh ataupun tidak lelaki tersebut bernikah dengan salah seorang perempuan yang berada di kampung besar tersebut. Jadi sekarang ni bukan satu mahram. Yang tadi kita bahas tu satu mahram belaka. Ni banyak mahram. Banyak mahram kita bercampur dengan wanita ajnabiyah yang juga banyak. Jadi adakah kita boleh menikah dengan salah seorang daripada mahram tersebut? Salah seorang daripada perempuan di dusun tersebut ataupun tidak? Khilaf.
Pandangan yang pertama Imam Al-Azra'i rahimahullah dan Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, dia kata perlu diperincikan terlebih dahulu masalahnya. Perlu perinci pula. Perincian pertama, jikalau dibahagikan setiap orang perempuan yang berstatus mahram tersebut dengan jumlah perempuan ajnabiyah yang lain, mendapati hasilnya itu mahsur. Itu. Jadi contoh dalam kampung tu 200 orang. Contoh 200 orang. Mahram yang ada dalam kampung tu berapa orang? 5 orang. Contoh. Dia kata, jikalau dibahagikan setiap orang perempuan yang berstatus mahram tersebut dengan jumlah perempuan ajnabiyah yang lain, didapati hasilnya itu mahsur, maka haram atas lelaki tersebut bernikah dengan salah seorang daripada wanita tersebut kerana melihat kepada pembahagian tersebut. Contoh dia kata, misalnya dalam satu kampung tersebut mempunyai wanita ajnabiyah sebanyak 500 orang. Sedangkan mahramnya yang berada di situ sebanyak 20 orang. Jadi berapa? 500 bahagi 20. Kemudian apabila dibahagikan, yakni 500 orang dibahagikan dengan 20 orang, maka jumlahnya ialah 25 orang. Jumlah 25 orang ini merupakan jumlah yang mahsur, iaitu tidak ramai. Maka haram atas lelaki bernikah dengan salah seorang daripada wanita di kampung tersebut. Tu. Hak ni ramai ajnabiyah. Hak yang dulu tu seorang-seorang ya, ni ramai. Mana ramai ni lebih daripada seorang lah. 2 ke 3 ke 4 ikut lah. Perincian yang kedua. Jikalau dibahagikan setiap orang perempuan yang berstatus mahram tersebut dengan jumlah perempuan ajnabiyah yang lain, mendapati hasilnya itu ghairu mahsur, maka tidak haram atas lelaki tersebut untuk bernikah dengan salah seorang daripada perempuan di kampung tersebut. Misalnya dalam kampung tersebut mempunyai 10,000 wanita ajnabiyah, sedangkan mahram bagi lelaki tersebut mempunyai 20 orang. Maka apabila dibahagikan 10,000 orang dengan 20 orang, maka jumlahnya ialah 500 orang. Jumlah 500 orang tersebut merupakan bilangan yang ghairu mahsur, iaitu banyak bilangannya. Maka harus bagi lelaki tersebut bernikah dengan salah seorang daripada wanita di kampung tersebut. Gitu. Jadi itu perincian Imam Al-Azra'i dan Imam As-Subki ketika mana ada lebih daripada seorang mahramnya di satu dusun dan menjadi iskal, menjadi kemuskilan mana satu mahram, mana satu tidak. Maka dia perlu bahagikan jumlah wanita dalam kampung tu bahagi dengan mahram yang dia ada dalam kampung tu. Yang pandangan kedua, Syekh Ibnul Imad rahimahullahu ta'ala mengatakan harus lelaki tersebut bernikah dengan salah seorang daripada perempuan di kampung tersebut kerana melihat dari sudut bilangannya yang ghairu mahsur. Jadi Ibnul Imad dia tak tengok bahagi-bahagi tu, dia tengok secara mutlak. Banyak ke tak? Banyak boleh nikah. Tak banyak haram nikah. Gitu. Lagi mudah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Baca dah kan? Baca dah maksudnya. Keharusan bernikah dengan perempuan yang bercampur bersama para wanita ajnabiyah ketika mengenal sifat-sifatnya. Kata musannif, harus ia berkahwin dengan perempuan yang putih merah kulitnya. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj dan Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullah ta'ala dalam Hasyiah Ali Shubran Malisi ala Nihayatil Muhtaj telah menerangkan bahawa jikalau seorang lelaki dapat mengenal sifat mahramnya seperti hitam kulitnya, maka harus orang tersebut bernikah dengan perempuan yang selain berkulit hitam, sama ada wanita yang bukan mahramnya itu mahsur ataupun tidak. Jadi dia kata sini, Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ali Shubran Malisi kata, kalaulah dia dapat kenal sifat mahramnya itu siapa, mahram dia itu tinggi lagi pula hitam, maka dia boleh menikah dengan selain orang yang warna hitam dan tinggi. Walaupun dia kampung tu mahsur sekalipun ataupun tidak mahsur. Tidak mahsur ataupun mahsur boleh menikah belaka. Sebab dia dah kenal sifat secara ta'yin, secara tertentu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan jika ada bagi seorang itu 2 anak perempuan, yang satu muharramnya muharram yang satu nombor 3, yakni salah seorang daripada 2 anak itu muharramnya, macam itu muharramnya muharram patut mahram
Dan jika ada bagi seorang itu dua anak perempuan, yang satu dan jika ada bagi seorang itu dua anak perempuan, yang satu yakni yang salah seorang daripada dua anak itu muharram bagi seseorang sebab ridha, sebab susuan atas seorang, yakni muharram atas seorang laki-laki seperti Zaid masalan contohnya. Maka berkata bapak bagi Zaid masalan, ku kahwinkan dikau anakku si Anu, dan suami tidak diketahuinya. Adakah anak yang muharramnya atau perempuan yang helak? Perempuan yang helak yang harus berkahwin dengan dia, maka tidak sah. Okay. Dan jika ada bagi seorang itu dua anak perempuan, yang satunya muharram, tu pelik tu muharram, mahram tu bukan muharram. Mahram maksud tu. Mahramnya itu sebab ridha, sebab susuan atas seseorang. Seorang tu dia kata yakni muharram atas seorang laki-laki, mahram atas seorang laki-laki. Tengok kasbun nikah. Dia kata mahram bukan muharram. Mahramnya sebab ridha atas seorang, yakni perempuan tersebut merupakan saudara perempuan susuan, anak perempuan susuan, cucu perempuan susuan dan sebagainya. Okey, susuan lah nak kata. Okey. Atas seorang tu dia kata yakni mahram atas seorang laki-laki seperti Zaid masalan. Okeylah. Maka berkata bapak bagi Zaid, ku kahwinkan dikau anakku si Anu, yakni selain yang diharamkan bernikah atas lelaki tersebut dengan sebab sabit mahram secara susuan. Apa dia nak cakap ni? Belik ni. Dan suami tiada diketahuinya adakah anak yang mahramnya atau perempuan yang helak yang harus berkahwin dengan dia. Dan suami tiada diketahuinya adakah anak yang mahramnya atau perempuan yang helak yang harus berkahwin dengan dia. Macam mana? Yakni selain diharamkan menikah antara lelaki tersebut dengan sebab sabit mahram, berlaku bezaan pandangan ulama tak ada sah pernikahan seorang atau tidak apabila seorang hendak menikah dengan salah seorang pada dua anak perempuan seseorang yang mana salah satunya merupakan mahramnya secara mahram susuan. Kemudian si wali berkata, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku si Anu, dalam keadaan suami tidak mengetahui adakah yang adakah yang disebutkan itu mahramnya dengan sebab susuan ataupun sebaliknya. Itu. Dan jika ada bagi seseorang itu dua anak perempuan, jadi seseorang tu kita buhlah nama Ahmad. Dia ada anak perempuan lah, dua anak perempuan. Yang satu, yakni salah satu daripada dua anak perempuan tu mahramnya sebab ridha, iaitu sebab susuan atas seseorang. Atas seorang dia boleh tulis itu, yakni mana tadi? Atas seorang, yakni mahram atas seorang lelaki seperti Zaid masalan. Contoh Ahmad ni bapa ada dua anak, Fatimah dengan Aisyah. Kemudian salah seorang daripada Fatimah dengan Aisyah itu mahram sabit susuan dengan Zaid. Kemudian pak perempuan ni yang nama Ahmad ni kata, aku kahwinkan dikau anakku si Anu. Si Anu tu dalam keadaan suami tak tahu. Si Anu ni perempuan yang ajnabiyah ke, yang bukan redha, yang bukan sabit mahram susuan ataupun dengan mahram susuan. Gitu. Adakah sah nikahnya? Tidak sah. Sebab apa? Sebab syarat dia mesti mengetahui suami tersebut siapa yang dia nikah. Halal ke tidak? Halal. Okey, sekali lagi dia kata, dan jika ada bagi seorang itu kita buat nama Ahmad, dia ada dua orang anak perempuan.
Perempuan tu Fatimah dengan Aisyah. Yang satu, yakni salah satu daripada dua anak perempuan tu, nombor 3 dia tulis, yakni salah seorang daripada dua anak itu mahramnya sebab radha' ataupun ridha', iaitu sebab susuan atas seseorang. Seseorang tu yakni mahram atas seorang lelaki seperti Zaid masalah. Zaid ni yang nak dinikahkan oleh pak dia Ahmad. Maka berkata bapaknya, bapak bagi dua anak perempuan. Tu nombor 5 dia kata, berkata bagi Zaid masalah. Zaid tu orang yang dia nak nikahkanlah dengan anak dia. Jadi pak dia Ahmad ni kata, ku kahwinkan dikau Zaid, anakku hak salah seorang, sama ada Aisyah ataupun Fatimah. Si Anu. Si Anu ni dia buatlah nama, Aisyah ke Fatimah ke. Dan suami, ini dalam keadaan suami tiada diketahui nyonya suami, dia tak tahu adakah anak yang mahramnya, yakni anak tu mahram dia sabit susuan ke, atau perempuan yang halal, perempuan yang bukan sabit susuan. Sebab dia tak tahu antara Aisyah dengan Fatimah tu yang mana yang sabit susuan. Contoh. Jadi dia nak nikah, pak dia kata aku menikah dengan kau dengan Aisyah. Dalam keadaan dia tak tahu Aisyah ni adakah sabit susuan dia waktu dulu kecil-kecil ke ataupun perempuan ajnabiyah, dia tak tahu. Maka bila dia kahwin juga, haruskah berkahwin dengan dia dengan perempuan tu, maka tiada sah kahwinnya, kahwin lelaki tu tak sah. Baru faham. Jadi dia kata musannif, maka tiada sah kahwinnya. Ni dia kata tak sah kan, makna ada khilaf lah. Tu dia sebut berlaku perbezaan pandangan ulama terhadap sah pernikahan seseorang atau tidak apabila seorang hendak bernikah dengan salah seorang daripada dua anak perempuan seseorang, yang mana salah satu daripada dua anak tu merupakan mahramnya secara mahram susuan. Kemudian si wali berkata, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku si Anu, dalam keadaan suami tidak mengetahui adakah yang disebutkan itu mahramnya dengan sebab susuan ataupun sebaliknya, iaitu bukan mahram. Berlaku khilaf. Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak sah pernikahan tersebut. Ni sepakat dengan Syekh Daud lah. Hal ini berlaku kerana ihtiyat, iaitu berhati-hati. Itu illah dia, untuk menghalalkan seseorang perempuan yang dinikahinya. Oleh itu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah berpandangan dengan pendapat ini seperti mana yang tercatat pada matan tersebut. Sama. Maknanya Syekh Daud tidak berpandangan seperti pandangan Syekh Ibn Hajar. Jadi itu bermaksud kita boleh kata tidak semestinya ulama-ulama tarikh Melayu kita ni ikut Syekh Ibn Hajar. Konklusi gitulah kalau ikut pada Syekh Daud punya pandangan ataupun tulisannya ni. Sebab Syekh Ibn Hajar Al-Hitami rahimahullah berpendapat sah pernikahan tersebut kerana syarat mengenali halalnya perempuan tersebut baginya hanya sahaja untuk mengharuskan pelaksanaan akad nikah berlaku, bukannya syarat untuk mengesahkan pernikahan. Dia ada dua. Jadi Syekh Ibn Hajar dia bahagi dua. Syarat perkara yang mengharuskan pelaksanaan akad nikah dengan syarat untuk sahkan pernikahan. Jadi suami perlu mengetahui adakah perempuan tersebut halal bagi dia nikah ataupun tidak. Itu adalah syarat untuk melaksanakan akad nikah, bukannya syarat mengesahkan akad nikah. Mana syarat untuk teruskan akad nikah mesti suami kenal dia ni halal ke tak. Itu maksud dia. Itu syarat untuk melaksanakan pelaksanaan nikah. Beza kalau syarat sah nikah. Syarat sah nikah tak syarat suami tersebut dapat mengetahui perempuan tersebut halal ke tidak. Mana Syekh Ibn Hajar dia bahagi dua. Syarat untuk teruskan pelaksanaan akad nikah lain dengan syarat mengesahkan akad nikah. Jadi syarat untuk meneruskan akad nikah ialah suami tersebut kenal perempuan tu halal. Tapi dari sudut sah boleh saja kalau andai kata memang dia halal. Sah. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, selesai. Hukum zaujah. Zaujah isteri yang gaib zaujnya, yang hilang suaminya. Pulak dah hilang suami tak habis lagi baca. Tak habis lagi. Sekali lagi. Kata musannif, jika berkata ia, yakni wali perempuan kepada bakal suaminya, intaha ad-dalil nasah. Kata musannif, aku kahwinkan dikau perempuan yang halal bagimu. Ni ada ke? Tak baca habis lagi. Okey.
Kata musannif, dan jika berkata ia wali, ku kahwinkan dikau perempuan yang halal bagimu sekalipun tiada sah kahwin seorang itu. Kerana apa? Nombor 6, kerana tidak muayyanah pada zaujah, tidak tertentu isteri mana yang dia akan nikah, seperti mana telah terdahulu sebut pada syarat ta'yin zaujah, mesti tertentu isteri mana. Jadi sekarang ni kata, ku kahwinkan dikau dengan perempuan yang halal bagimu. Halal belakang. Kalau contoh dia ada 2 anak, 3 anak, 4 anak, halal belakang, dah halal mana satu? Dia tidak ta'yin. Bila tidak ta'yin mana satu zaujah yang dia akan nikahkan, maka tidak sah. Seperti mana telah terdahulu sebut pada syarat ta'yin zaujah. Kashfun niqab, dia kata, aku kahwinkan dikau perempuan yang halal bagimu, yakni dalam keadaan mereka berdua tidak sama sekali qasad perempuan yang tertentu. Ni syarat tambahan. Tapi maknanya kalau qasad boleh, tak qasad tak boleh. Bila tak qasad dia jadi kinayah. Sedangkan bab berkahwin ni kena tasrih, kena jelas. Kalau dah mafhum dah, yang halal siapa dia? Itulah Fatimah tu. Selesai. Tu. Mendahulukan pelaksanaan akad nikah dalam keadaan seseorang zan, perempuan yang bakal dinikahinya merupakan mahramnya. Macam manakah sekarang ni dia zan, kata perempuan tu mahram aku, zan dia. Tapi teruskan akad nikah, lagu mana? Jikalau seorang lelaki zan, yakni beraksangka bahawa orang perempuan yang hendak dinikahinya itu merupakan orang yang sabit mahramnya secara susuan, tak kisahlah susuan ke apa, asalkan mahram, maka haram melaksanakan akad nikah. Hukum dia haram. Tapi sah ke tak? Sah tu sah kalau Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar ternyata dia bukan mahram, sah kata Ibn Hajar. Kalau Syekh Ramli tadi memang berawal tak sah. Tu itu. Syarat pelaksanaan akad lain, syarat sah lain kalau Ibn Hajar. Jadi kalau syarat nak melaksanakan akad nikah, mesti suami tahu kata isteri tu halal. Kalau tak halal, dia teruskan juga, hukum dia haram. Tapi sah tak? Kalau nyata dia bukan mahram, sah. Tu Ibn Hajar. Kalau Syekh Ramli pada awal tak sah dah. Tu. Syekh Ramli pada awal tak sah seperti mana Syekh Daud sebut. Jadi hukum dia haram. Sebab apa? Sebab dia ada zan kata tu mahram. Maka jikalau dilaksanakan juga akad nikah kemudian nyata bahawa orang perempuan tersebut bukan saudara perempuan sesuanya, maka berlaku perbezaan pandangan ulama berkaitan masalah ini. Jadi khilaf. Bila dia pergi juga, nikahkan juga. Rupa-rupanya betul bukan mahram aku. Adakah sah nikahan dia? Khilaf. Pandangan pertama sah, pandangan kedua Syekh Khatib Syirbini sebut tidak sah. Gitu Yang Syekh Khatib tu memang tak sah macam Syekh Ramli juga tak sah. Tidak sah daripada awal. Yang sah pernikahan tu Syekh Ibn Hajar. Syekh Khatib Syirbini dengan Syekh Ramli kebiasaannya sama pendapat. Sebab sama tok guru, iaitu Syekh Ahmad Ar-Ramli dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Ahmad Ar-Ramli itu pak Syekh Muhammad Ramli. Kalau kitab Nihayah dia sebut kama afta bihi al-walid. Seperti mana telah berfatwa dengan dia oleh bapa. Bapa siapa dia? Syekh Ahmad Ar-Ramli. Syekh Khatib Syirbini dalam kitab Mughni bila sebut qala syaikhi, telah berkata guruku tu Syekh Ahmad Ar-Ramli. Kalau qala syekhuna guru kami Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tu dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Berakad nikah dalam keadaan pengantin perempuan dan lelaki berkeyakinan bahawa hubungan keduanya sebagai mahram suan, dan ternyata sebaliknya. Ni yakin tu. Tadi zan, ni yakin. Akad nikah dalam keadaan dua-dua tu yakin. Yakin sungguh ni. Ni susuan, hubungan susuan ni, mahram aku ni. Tengok-tengok, akad ternyata bukan mahram. Sah ke tak nikah? Sudah dimaklumkan bahawa seorang lelaki tidak boleh bernikah dengan seorang perempuan yang sabit mahram dengan sebab susuan. Itu maklumlah. Namun begitu, jikalau berlaku akad nikah antara lelaki dan perempuan dalam keadaan masing-masing berkeyakinan bahawa hubungan antara keduanya ialah mahram dengan sebab susuan, kemudian nyata tersilapnya, maka berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan sahnya pernikahan tersebut. Sah. Khilaf. Pandangan pertama, Imam Ar-Ruyani rahimahullah kata sah pernikahan tersebut menurut pandangan sahih dalam mazhab. Pandangan aujah, pandangan mu'tamad menurut Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah ialah tidak sah pernikahannya. Tak sah juga. Sebab apa tidak sah? Sebab syaratnya ialah mesti kena terlebih dahulu kata dia halal. Tu ya, uji dia.
Jadi mari syak ke, zan ke, yakin ke yang dia tu mahram, ternyata sebaliknya berlaku, tidak sah menurut Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Romli. Nampak apa yang kat ni kau kena ahli yakin tu baru. Kan tu masalah. Jadi dia ha. haram dan bersih. Haram lah. Kalau Syekh Ibn Hajar dia bezakan dua. Syarat untuk meneruskan akad nikah dengan syarat sah nikah. Kalau Syekh Ibn Hajar dalam situasi ini haram dia teruskan akad nikah. Tiba-tiba rupa-rupanya memang betul bukan mahram. Maka sah kalau Syekh Ibn Hajar. Kalau Syekh Khatib dengan Syekh Romli ni pada awal sekat dah tidak sah kerana dia tidak ada pembahagian tersebut. Dia terus kata itu syarat sah nikah. Tu beza. Kalau ikut Syekh Wali ke Syekh Khatib Tak sah. kena akad mula. Akad semula tidak sah. Walaupun nyata kata sebaliknya. Habis dah. Baru masuk topik seterusnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Hukum zaujah yang gaib zaujnya. Isteri yang kehilangan suami. Bermula perempuan yang gaib suaminya, suami perempuan, dan putus khabarnya khabar suami, maka tiada harus bagi seorang, yakni seorang lelaki, bahawa mengkahwinkan dia, kan perempuan tu. Tak boleh. Jadi seorang perempuan ada suami dia hilang, tak ada khabar. Boleh tak orang lain nikah dengan perempuan tu? Tak boleh. Kecuali sakilah hingga tu. Sekarang ni ambil kata tak boleh. Sebab tak tahu dia ni masih hidup ataupun ataupun telah meninggal dunia. Maka dalam Kasyfun Niqab sebut hukum isteri yang ketiadaan suaminya pada waktu malam ataupun siang. Kata musannif, bermula perempuan yang gaib suaminya. Jikalau seorang isteri yang tidak hilang suami daripadanya, bahkan hanya tiada pada waktu malam sahaja atau waktu siang sahaja, maka tidak boleh seseorang bernikah dengan perempuan tersebut sehinggalah diketahui secara yakin bahawa suaminya telah meninggal dunia, atau dengan sebab perceraian, atau dengan sebab penyaksian dua orang saksi terhadap mati suaminya, atau berlaku perceraian, ulang balik tu atau dengan sebab berlalu tempoh yang dapat disangkakan zan dengan berat bahawa suaminya tidak hidup lagi. Banyak. Jadi sekarang ni suami dia hanya tak ada waktu siang je ataupun waktu malam je. Waktu malam memang tak ada. Adakah waktu malam tu orang lain lelaki boleh nikah dengan dia? Tak boleh. Tak boleh sehinggalah diketahui dengan yakin bahawa suaminya tinggal dunia dah, berlaku dah perceraian, dua orang saksi menyaksikan suami dia telah meninggal dunia, kemudian bercerai dalam tempoh yang lama yang ada zan kata suami tak hidup lagi. Tu baru boleh. Tu baru tinggal siang atau malam je. Hukum isteri yang ketiadaan suaminya dengan sebab pecah atau tenggelam kapalnya. Jikalau seorang isteri yang tidak hilang suami daripadanya, bahkan suaminya tiada disebabkan kapalnya pecah ataupun tenggelam dengan kapal tu, maka tidak boleh seorang bernikah dengan perempuan tersebut sehinggalah diketahui secara yakin bahawa suaminya telah meninggal dunia, atau dengan sebab perceraian, atau dengan sebab penyaksian dua orang saksi terhadap mati suaminya, atau berlaku perceraian, sama tu, atau dengan berlaku tempoh yang dapat disangkakan dengan berat bahawa suaminya tidak hidup lagi. Sama lah macam MH370 sama. Ni kapal tenggelam, hak tu hilang. Apa terbang hilang dalam keadaan isteri tu yakin kata suami tu naiklah flight tu. Tengok hilang, tapi hilang tu tak tahu. Macam mana hilang tu? Adakah hilang mati ataupun hilang masih hidup, tak tahu. Jadi saksi pun tak ada, yakin pun tidak. Jadi kat mana yang kita boleh tengok tu? Iaitu tempoh yang dapat disangkakan dengan zan yang berat kata suami tak hidup lagi. Sebab lama dah. Perkhabaran orang cari tak jumpa-jumpa. Situlah kita boleh ambil. Baru dia boleh nikah lagi. Kemudian kata musannif, putus khabarnya, yakni dengan sekira-kira bahawa dirinya tidak sama sekali mengetahui keadaan suami bagi perempuan tersebut. Tak tahu, memang dah lama tak mari. Pergi mana tak tahu, asalnya nak potong kayu je, lama tak balik. Habis kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tak boleh kahwin hinggalah yakin. Yakin tu nombor satu, yakni yakin dengan makna berat sangka, ghalabatul dhann.
seperti nyata musannif kemudian, yakni menyatakan oleh musannif selepas pada ni akan matinya, yakni ghalabah dhann, berat sangka matinya suami atau ditolak isteri dengan saksi dua orang yang adil. Dengan saksi dua orang yang adil. Sebab apa perlu dua orang saksi yang adil pula dalam bab ni? Sebab dia orang nak nikah dengan lain. Orang lain nak nikah dengan perempuan tu, mestilah perempuan tu akan mengaku kata dia tu dah telah ditolak suami dia. Jadi macam mana kita nak pastikan dia tu ditolak sedangkan suami dia tak ada, sudah mati ataupun hilang? Maka dengan dua saksi lah. Sebab tu antara benda yang sunat bila diceraikan mesti ada dua orang saksi. Sebab tu kena cerai kat mahkamah tu. Tu antara hikmah dia lah. Cerai di mahkamah tu ada hitam putih dia. Cerai dengan siapa saksi dia. Cerai sebab apa? Ada orang lah tengok. Atau lalu panjang. Atau ditolaknya. Kita tengok dulu isu nikah, yakni menurut pandangan jadid. Ditolaknya dengan pandangan jadid. Hal ini berlaku kerana berdasarkan perkara yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan seorang perempuan yang kehilangan suaminya itu telah diuji, maka hendaklah perempuan tersebut bersabar dan tidak boleh bernikah dengannya melainkan setelah dia mendatanginya. Maksud dia mendatanginya ialah sehingga mendengar khabar kematiannya. Tak boleh dia menikah melainkan mendengar khabar kematiannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah menyatakan bahawa inilah pandangan yang beliau menyetujuinya. Sebab tidak boleh bernikah selagi mana tidak datang berita kematiannya, kerana pada asalnya seseorang itu masih hidup. Tu al-aslu. Al-aslu apa? Al-aslu al-hayah. Asal dia orang tu masih hidup. Ataupun al-aslu asy-syakhsu apa nama tu? Ayah pula cari sarang. Asalnya ialah seorang itu masih hidup. Bila asal itu masih hidup, asal seorang itu masih hidup, maka nak mengesahkan dia boleh menikah dengan orang lain ialah mengetahui dia mati. Mengetahui sama ada yakin mati dah, ataupun ada saksi yang menunjukkan dia mati, ataupun tinggal perkhabaran yang sangat lama, tinggal lah, tak tahu bila tak balik-balik pas sudah. Tak balik-balik pas juga. Maka barulah dia boleh menikah dengan orang lain. Perkhabaran ketika kematian suami melalui hamba lelaki atau perempuan. Jikalau seorang hamba lelaki ataupun seorang perempuan telah mengkhabarkan kepada seorang perempuan seorang perempuan yang telah kehilangan suaminya bahawa suaminya telah meninggal dunia, niscaya halal bagi perempuan tersebut untuk bernikah. Hal ini kerana perkara tersebut tak ada dua tu. Tak ada dua kan? Kerana perkara tersebut dikira sebagai khabar, bukannya saksi. Beza. Saksi hamba tak boleh. Sekadar khabaran boleh. Jadi sekarang ni bukan nak jadi saksi. Dia khabar saja kata suami dia telah mati. Dia jumpa mana tau? Dia katalah suami dia telah meninggal dunia di negara jiran yang diuruskan oleh negara jiran. Yang hamba tu kebetulan datang ketika itu. Dia pun bila balik kampung dia bagi tahu ke isteri dia. Boleh tak? Sah tak? Sah. Kerana itu bukan saksi tapi hak tu khabaran. Habis. Obat kematian ni sapi tak? Orang khabar tu sikoh ke pasti ke? Dia kena ada agak macam kau tadi. Kalau cakap tadi kan adil lah. Mana adil? Kau tadi atau ditolaknya dengan saksi. Kalau bab tolak ni kena datang saksi yang adil. Betul? Kalau bab Khabar orang fiqh sama tu. Cuma saksi ni ketatlah sikit. Saksi ni adil. Lepas tu adil pula adil syahadah. Jadi bila adil syahadah hamba tak masuk walaupun dia fiqh. Tapi kalau khabar saja, khabar tak syarat hamba ke perempuan, tak syarat. Khabar ni hanya syarat fiqh lah. Dan kita percaya dia. Selesai. Kalau saksi dia mesti adil. Bila adil pula adil syahadah. Bila adil syahadah, perempuan kalau bagi tahu jadi saksi tak sah. Hamba tidak sah. Budak-budak tak sah. Itu ketat lagi ya. Tak boleh buat dosa besar. Tak boleh buat berterusan dosa kecil. Tak boleh menjatuhkan maruah. Macam. Dobek habis selesai.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, atau lalu masa yang ghalib atas zan seorang bahawa tiada hidupnya suami, kemudian daripada khabar tu, dengan dihukumkan oleh hakim akan mati suami. Bukan. Tengok tu dia buat rujuk romeh nombor 2. Qauluhu, kemudian daripadanya, yakni kemudian daripada sudah lalu masa yang lama pada uruf. Uruf. Kita pun payah juga ni. Banyak kitab fiqh dia sebut uruf. Qadar panjang, qadar pendek, uruf. Termasuk dalam bab sembahyang. Bila orang tanya apa itu Bila orang tanya qadar diam makmum yang tak niat makmum. Makmum diam diikut imam tapi tak niat makmum. Qadar diam tu kalau lama pada uruf batal. Lepas tu orang tanya pula uruf lagu mana? Orang selalu tanya. Dah uruf tu qadar mana? Dalam kitab fiqh dia tidak tafsilkan uruf tu qadar mana. Sebab uruf tu ikut keadaan setempat kita. Kalau orang kata masa banyak ni dalam sembahyang menunggu ni kira lama ke tak? Dia kira situ. Payah juga kira uruf ni. Macam bacaan Fatihah yang mu'tadil pada uruf. Bacaan Fatihah yang mu'tadil pada uruf, kalau dapat qadar masa sedemikian maka muafiq. Kalau tidak dapat masbuk. Dia orang tanya pula berapa saat? Payah. Berapa saat? Payah. Yang payah. Walaupun adalah orang panggil buat bahsu masailnya, orang lebih kurang kata lebih kurang 35 sampai 40 saat. Itu kalau nak detail betul lah saat tu. Cuma nak kata dalam kitab fiqh bila kata uruf tu uruf. Sekadar uruf. Jadi sekarang ni uruf panjangnya khabar tak ada berita. Jadi khabar uruf tu tara mana tu ikut masyarakat tersebut, ikut orang tu, setempat tu. Kalau uruf kata contoh 2 bulan tu masih baru, kira tak lama lagi. Kalau kata 5 bulan, 5 bulan dah tak dengar cerita, lama tu. Lama. Tu. Jadi uruf dengan adat ni diambil hukum dalam agama. Tanpa ditahdidkan, tanpa dihadkan berapa bulan, berapa saat, berapa jam. Lepas tu dia kata, mana dia? Qauluhu, dihukumkan oleh hakim akan mati suami. Ta'aluk pada tiada hidup. Ni minta ta'aluk sikit lah. Tiada hidup dengan dihukumkan. Gitu. Yakni tiada hidup itu dengan sebab menghukum oleh hakim akan matinya suami. Maka dinamakan mati pada hukum. Bukan mati pada hakikat. Sebab kita tak tahu dia betul-betul mati ke tak. Tapi kita dihukum mati, disahkan oleh hakim, maka dia boleh nikah balik. Gitu Okey, kemudian dhabit lalu masa yang ghalib atas zan. Ni baru dia buat qadar. Tengok masa qadar. Qadar ghalib zan yang kata lalu masa tu. Berlaku perbezaan pandangan ulama berkaitan dengan lalu masa yang ghalib atau zan seseorang untuk mengesahkan suami bagi perempuan tersebut telah meninggal dunia. Yang kata masa lama ghalib zan tu berapa lama? Pandangan yang sahih tidak diqadarkan dengan mana-mana masa. Tengok. Sebab apa? Sebab dia dhabit dengan uruf. Jadi uruf ni dia tak boleh dhabit dengan mana masa. Dia kena tengok setempat tu orang kata berlama ni banyak mana. Kalau untuk sembahyang mungkin lain. Untuk menikah lain ni mungkin lain. Tengok, pandangan kedua, kadar 70 tahun. Allah, 70 tahun. Tu bukan lama tu terlalu lama. Yang pandangan ketiga, kadar 80 tahun. Allah. Kadar 90 tahun, kadar 100 tahun, kadar 120 tahun. Kalau kita ambil tahdid masa gini habis cerita kawan tu. Tak boleh nikah lepas tu dah. Mati dulu orang nikah. Sebab tu kata pandangan sahih tu lagi baik, itu dia perang uruf. Mungkin 6 bulan, lama tu, boleh lah. Sebelum dia menikah tu dia kena iddah dululah. Iddah pula. Tu. Disahkan oleh hakim mati. Bila mati, start iddah. Lepas tu baru menikah. Jadi hakim ni ada dia punya kuasa juga dalam bab agama ni. Walau bagaimanapun kadar umur yang dipastikan bahawa suami bagi seorang perempuan tersebut telah meninggal dunia akan dihukumkan oleh hakim. Kadar umur. Kadar umur yang mati suami itu pun dihukumkan oleh hakim kok. Tapi kalau dah tahu dah IC tak apa dah. Maka tidak memadai sekadar lalu masa sahaja tanpa dihukumkan hakim sebagai suaminya telah meninggal dunia. Jadi kalau dia sekadar tunggu lama tapi tak ditetapkan hakim sudah meninggal, dia tak boleh kahwin.
Dia kena raf'ul hakim, hukmul hakim hukmul hakim rufi'al khilaf. Hukum hakim itu mengangkatkan khilaf. Jadi sekarang tak tahu mati ke tak khilaf tak, mati ke tak, lama dah ni. Selagi mana hakim tak menyatakan keputusan, dia tak panggil meninggal dunia, dia tak boleh kahwin. Jadi hakim kena bijak. Bukan hakim bodoh, tak boleh. Hakim bodoh tak jadi hakim. Okey, habis. Habis. Kemudian, dan tak dapat tiada mesti daripada beriddah. Lepas dah tetap hakim dah, dia dah mati, maka kena jalan iddah lah. Kemudian daripada hukum yang nombor 3, yakni mulai iddahnya, iddah perempuan itu pada waktu setelah hukum oleh hakim. Bukan setelah mana lama tu. Sebab setelah lama tu kita tak boleh hukum dia mati lagi, sebab tak ditetap hakim. Bila tetap hakim mati tarikh sekian, maka iddah lah start situ. Cuma mungkin timbul muskil. Tapi iddah dia 4 bulan 10 hari je. Tak jadi lah. Bukan cerai. Kalau cerai suci dengan hik tu, baru nak buat timbul iskal. Kalau tetap mati waktu hik ke mana? Tak jadi lah, sebab 4 bulan 10 hari. Kemudian kata musannif rahimahullah, habis selesai Kashfun niqab kita. Dia kata tidak halal bernikah sebelum habisnya tempoh iddah wafat. Kata musannif, iddah wafat, maka tidak sah perempuan yang sedang menjalani iddah wafat suami, melainkan setelah selesainya tempoh iddahnya. Tidak sah perempuan yang sedang menjalani iddah wafat suami bernikah tu, melainkan setelah selesainya tempoh iddahnya. Tertinggal bernikah, bukan tak sah semata-mata tu, tak sah bernikah lah. Okey. Habis, selesai. Kemudian syarat zauj lagi. Ada lagi banyak syarat suami. Siapa nak nikah ni? Banyak. Kita muka surat 102. Dah 43 majlis. Kita muka surat 300. Mana lebih kurang 100 lebih majlis. 120 lebih majlis. Sabarlah. Tu. Habis dia kata, dan disyaratkan pula suami itu mengetahui ia suami dengan wakil. Bila? Jika wali itu berwakil pada ijab. Jika wali itu berwakil pada ijab ni itulah, aku nikahkan akan dikau anakku sekian. Jadi dia kata syarat pula suami tu, habis itu ya. Syarat pula suami tersebut mengetahui ia dengan wakalah. Wakalah ni wakil. Jika wali itu berwakil pada hijab. Jadi wali itu dia mewakilkan orang lain untuk akad nikah anak dia. Jadi suami perlu tahu bab wakil supaya dia tahu kata orang yang mewakilkan wali ni sah. Sebab ada kadang-kadang wali tak sah wakil kalau dia bukan layak menjadi wali. Dan orang yang wakil tu pula mestilah syarat dia boleh jadi wali macam wali tu. Jadi kalau contoh pak dia itu cukup syarat, tiba-tiba dia mewakilkan orang yang safi tak jadi wali, maka tak sah lah wakil tu. Jadi suami kena tahu supaya suami yang akad nikah tu sah. Dan lagi disyaratkan ada ia suami Islam jika ada perempuan muslimah. Iyalah, mestilah dia itu Islam. Tapi kalau perempuan tu ahli kitab, suami Islam boleh. Tapi kalau perempuan itu orang Islam, lelaki ahli kitab tak boleh. Terbalik Dan lagi disyaratkan pula jangan ada ia suami ihram dengan haji atau umrah. Syarat dia mesti dalam keadaan tidak berihram. Senang. Orang yang nak menikahkan, orang yang bernikah tidak boleh ada dalam keadaan ihram. Okey. Kata musannif, dan lagi disyaratkan pula, yakni pada suami meskipun suami tersebut kanak-kanak sekalipun. Tu dia. Tu Tapi kalau kanak-kanak tu mestilah dia wakil kepada wali dia untuk akad nikah sebab dia tak sah. Okey. Tapi dia mesti dalam keadaan tidak ihram. Gitu Kata musannif, ihram dengan haji atau umrah, yakni meskipun ibadat kedua-duanya fasad sekalipun, walaupun fasadnya rosak, tak sah. Tetapi dia sedang dalam keadaan ihram, walaupun fasad haji umrah dia,
tetap mesti kena lepaskan diri berihram terlebih dulu, tahallul. Hal ini berlaku kerana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, tidak boleh orang yang berihram bernikah dan menikahkan orang lain. Intaha ad-dalil nassah. Habis. Qala musannif rahimahullah taala. Lagi syarat lagi dengan kehendak suami. Maka jikalau digagahi, dipaksa atas qabul nikah dengan tiada sebenarnya, dengan tiada hak. Sebab apa dengan tiada sebenarnya? Kerana ada yang berhak untuk memaksa dengan sebenar. Contoh isu-isu berkaitan hakim lah. Hakim paksa, boleh. Maka tiada sah nikahnya, nikah suami itu. Kata musannif, maka tiada sah nikahnya. Yakni, melainkan jikalau pasangan tersebut berlaku dengan sebenar. Pasangan yang sebenar boleh. Contoh pernikahan yang dipaksa dengan sebenar ialah dipaksa untuk menikahi perempuan yang dizaliminya dari sudut pembahagian malam bersamanya luput dengan sebab poligami. Sekali lagi, dipaksa untuk menikahi perempuan yang dizaliminya dari sudut pembahagian malam bersamanya luput dengan sebab poligami. Macam mana? Jikalau pasangan tersebut berlaku sebenar, dipaksa untuk menikahi perempuan yang dizaliminya dari sudut pembahagian malam bersamanya luput dengan sebab poligami. Nikahi perempuan yang dizaliminya dari sudut pembahagian malam bersamanya luput dengan sebab poligami. Paksa nikah. Maka sah pernikahannya dan wajib bermalam bersama isteri kadar malam yang suami tidak bermalam bersamanya. Mana tu? Melainkan jika pasangan tersebut berlaku dengan sebenar. Contoh pernikahan yang dipaksa dengan sebenar ialah dipaksa untuk menikahi perempuan yang dizaliminya dari sudut pembahagian malam bersamanya luput dengan sebab poligami. Macam mana? Dipaksa untuk menikahi perempuan yang dizaliminya. Siapa perempuan yang dizaliminya tu? Dipaksa nikah. Dipaksa nikah. Dia untuk menikahi perempuan yang dizaliminya dari sudut pembahagian malam bersamanya luput dengan sebab poligami. Maka sah pernikahannya dan wajib bermalam bersama isteri kadar malam yang suami tidak bermalam bersamanya. Mana tu? Bagaimana dipaksa untuk menikahi perempuan yang dizaliminya dari sudut pembahagian malam bersamanya luput dengan sebab poligami. Kenapa nak nikah lain pula? Nikah dua betul? Betul? Dia nikah orang lain. Dia nikah dah. Namun punya dia berpoligami. Cuma dia menzalimi isteri tu, tak tidur dengan tu kan. Paksa lagi. Jadi hakim dia paksa. Nikah maksud jimat lah. Kadang dia sudah berpoligami dengan sebab poligami. Itu okey, dengan sebab poligami dia Mungkin sebab dia nikah si A si B yang daripada dua isteri. Jadi dia menzalimi isteri dia. Lepas tu isteri B tak bermalam dengan dia. Dia bermalam dengan isteri B lah. Jadi menzalimi isteri dia. Lepas tu macam mana yang paksa nikah? Nampak dah tu. Cuma paksa nikah. Dipaksa untuk menikahi. Menikah sini bukan jimat. Ni menikah sungguh. Sebab dia kata dengan tiada sebenarnya. Kalau digagih atas qabul nikah. Dia nikah dengan siapa? Siapa zalim? Contoh pernikahan yang dipaksa dengan sebenar ialah dipaksa untuk menikahi perempuan yang dizaliminya
dipaksa untuk menikahi perempuan yang dizaliminya dari sudut pembahagian malam bersamanya luput dengan sebab poligami. Gini kot. Mungkin dia cerai. Pelik kau cerai. Kalau cerai, mana boleh kahwin lain. Kalau cerai, suruh rujuk lah. Atas dia pernikah dengan perempuan yang dizalimi oleh suami tersebut sebab dia tak tidur malam yang sepatutnya lah. Pembahagian masa tu. Lepas tu disuruh nikah dan dia mesti bermalam qadar yang dia tak malam sama dengan isteri dia. Muskil dia kena nikah dengan sebab apa? Muskil situ. Nikah tu sebab apa? Akad nikah lain. Sebab apa akad nikah lain? Kalau nak kata cerai tu dia ada iddah kalau ada iddah, waktu iddah tu suruh rujuk selesai. Kena tengok lain. Macam tak lengkap Ada? Tanda dulu. Maksud dengan tiada sebenarnya tu kan. Mana tiada sebenar tu makna tak dipaksa. Kalau yang sebenar tu boleh paksa. Siapa yang paksa? Hakim. Hakim ke qadhi ke sabit kat mahkamah tu. Jadi hakim boleh macam seperti mana hakim boleh paksa wali untuk menikahkan orang. Kalau wali tu tak mau nikahkan anak dia, dalam keadaan anak dia tu layak untuk nikah, wali dia tak mau, maka hakim boleh paksa wali untuk nikahkan dia. Tu dengan sebenar paksa dengan sebenar. Ini nisbah suami lah pula. Nisbah suami pula syarat sah nikah dia lah, mesti dah dia dengan ikhtiar dia, dengan kehendak dia. Boleh tak nak paksa dia nikah? Tak boleh. Melainkan ada beberapa masalah. Ni antara masalah ni yang kita ada pening. Kena tengok balik. Intaha ad-dalil nasah tu. Kita ad-dalil nasah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wajib ke atas anak melakukan i'faf kepada bapaknya dan datuk-datuknya. I'faf ni apa dia? I'faf ni ialah kita beri kita keluarkan duit untuk menikahkan pak kita. Untuk menikahkan pak kita ataupun tok kita supaya pak kita tu tak berlaku zina. Tu i'faf. Sebab mak kita mati dah contohnya. Kita tengok far'un fil i'faf. Ini satu cabang pada menyatakan i'faf. I'faf tu itulah tadi tu. Maka dia kata ini furu' pada menyatakan wajib atas anak itu. Nombor satu, yakni wajib atas anak yang kaya. Situ. Kalau anak miskin tak wajib dah dia sendiri nak tampung diri dia tak mampu dah. Nak tampung mak dia tak boleh. Ni satu hal lagi dari sudut nafkah. Dari sudut nafkah, kalau anak tu sudah bekerja, maka dia wajib menafkahkan anak isteri dia dulu. Anak isteri dulu, bahkan isteri dulu baru anak. Gitu. Isteri dulu baru anak, baru kalau ada lebih baru pak. Mak pak. Jadi tak betul dan tak boleh lah mak pak ni sindi anak tu. Lu sindi kata, amboi pas nikah ni tak bagi biti dah. Sudah. Tu. Ada jenis pak lagu tu, pak tak jenis ngaji. So ngaji tak mau. Tak ada kesedaran nak belajar, gitu. Papa lepas papa menikah tak bagi dah biti, dulu dah bagi. Sudah. Kita tak tahu masalah anak kita tu, adakah dia mampu ataupun tidak. Tak wajib bagi. Sebab dia kategori yang tidak kaya lah. Kalau kaya dia mana lebih lagi, ada lebih. Dia bagi ke isteri, lebih lagi. Bagi ke anak, ada lebih lagi. Mana kaya tu. Ni tak kaya tak wajib. Tak wajib beri nafkah. Tu pun dengan syarat pak tu tak kerja. Kalau pak tu kerja pula, lagi-lagi kau tak wajib lah tu. Pak dah mampu tanggung diri sendiri dah. Buat apa mak anak nak bagi? Tu dari sudut buat apa? Dari sudut kewajipan anak tak wajib. Dari sudut nak beri juga, baguslah nak beri tu. Cuma jangan ada perasaan kalau dia tak beri tu rasa lain, tak boleh ataupun anak tu nak ra'i juga mak pak tu, dia bagi qadar sedikit je. Apa sikit 100 je contoh. Jenuh ke tu. Tu dalam bab nafkah nantilah. Ni i'faf. Wajib memelihara, wajib atas anak yang kaya sama ada laki-laki atau perempuan. Secara mutlak lah.
anak. Memeliharakan bapak laki-laki tadi daripada zina. Yakni wajib memeliharakan bapaknya yang papa. Tengok. Bapak yang tak ada kerja. Bapak yang tidak ada pitih. Kena wajib jaga daripada zina. Dengan kahwinkan dia kan bapa akan perempuan yang sepatut, yang sepadan, yang sekufu dengan dia, dengan bapa tadi. Kemudian noktah kata musannif rahimahullah panjang. Tak apa, kita baca sikit. Tadi kau surat apa kita baca? 207. Okey, sikit kita baca. Kata musannif, maka tiada sah nikahnya. Mana? Wajib ke atas anak melakukan i'faf kepada bapaknya dan datuk-datuknya. Kata musannif, wajib atas anak itu memeliharakan bapaknya daripada zina. Syekh Ad-Damini rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarh al-Minhaj dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj telah menerangkan bahawa berlaku perbezaan pandangan ulama terhadap kewajipan menjaga bapaknya dan datuk-datuknya daripada berlaku perzinaan. Pandangan pertama, pandangan yang masyhur, wajib berbuat sedemikian. Inilah pandangan yang disebut dalam Syekh Daud ni. Perkara ini berlaku kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah oleh kamu akan keduanya, iaitu ibu bapa dengan baik. Mana? Suruh bergaul, mana sini bermesra ataupun menyalinkan hubungan yang baik dengan mak bapak. Apabila seorang anak tidak memeliharakan bapaknya daripada zina, maka ia akan bawa kepada perzinaan yang boleh mencelakakannya, mencelakakan bapak. Maka perkara sedemikian tidak layak dan tidak patut berlaku pada orang yang mempunyai hubungan bapak dengannya. Bukan itu sahaja, bahkan wajib anak tersebut memelihara bapaknya daripada berlakunya zina tersebut, kerana bernikah itu merupakan sebahagian daripada segala hajatnya yang penting. Jadi pandangan masyhur, wajib. Kalau anak tu kaya, sama ada lelaki atau perempuan, dampaknya itu miskin, tak ada kerja. Kalau ada kerja, ada duit pendapatan sendiri, ataupun kalau tak kerja pun ada duit pendapatan sendiri, ada duit bersara tu, anak dia pula tak kaya, tu tak wajib lah. Pandangan kedua, Syekh Ibn Khairan rahimahullah, Syekh Imam Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Al-Muzani rahimahullah kata anak tidak wajib berbuat sedemikian, tak wajib i'faf. Hal ini berlaku kerana melakukan i'faf tersebut sebahagian daripada perkara kesedapan seperti makan buah-buahan dan manis-manisan. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahawa menurut pandangan ini ia merupakan qaul mukharraj. Ini satu istilah pula. Qaul mukharraj. Ini istilah dalam kitab Minhajul Talibin. Al-qaulul mukharraj. Mukharraj ni yang dikeluarkan. Dikeluarkan macam mana? Iaitu disamakan masalah dengan masalah lain. Contoh. Contoh semayang. Kita semayang, kalau kita ketut batal. Bila batal, kita ambil air semayang. Kita semayang semula ke atau kita sambung rakaat yang kita batal? Pandangan mu'tamad sambung semula. Pandangan mu'tamad ulang semula daripada awal. Pandangan yang kedua, sambung balik. Sebab apa? Sebab qaul mukharraj, dia ambil masalah macam tawaf. Tawaf bila batal, dia bukannya ulang berawal, dia ulang yang batal saja. Kalau tawaf yang ketiga ataupun round yang ketiga batal, yang ketiga lah lagi. Dia ambil semayang, lepas tu terus start round ketiga. Lepas tu batal pula round ke-6. Start pula 6. Begitu. Jadi kalau semayang tak boleh. Semayang mesti berawal. Begitu juga dalam bab tawaf, pandangan mu'tamad kalau batal, mestilah dia bina ataupun dia sambung tawaf yang round yang dia batal tu. Pandangan kedua, dia macam semayang, iaitu kena ulang semula. Qaul mukharraj. Itu maksud qaul mukharraj. Maka dia kata, Syekh Khatib kata, menurut pandangan ini, pandangan kata tak wajib ini merupakan qaul mukharraj, seperti mana tidak diwajibkan ke atas bapa, datuk dan ke atas dan ke atas, okey. Dan ke atas ni moyang dan sebagainya, melakukan i'faf ke atas anak, cucu dan ke bawah. Ni dia panggil qaul mukharraj. Masalah bapa, cucu tak wajib i'faf ke atas anak ataupun cucu, iaitu memberikan atau mengeluarkan duit untuk dia elak daripada zina. Tak wajib atas pak dengan datuk. Begitu juga tak wajib atas anak,
ke atas pok dan datuk. Tu qaul mukharraj. Pandangan yang ketiga, nukilan Syekh Ad-Darimi rahimahullah daripada satu pandangan, anak tersebut wajib melakukan i'faf kepada bapaknya sahaja, bukannya datuk. Pula dah. Menurut pendapat kuat dalam mazhab, datuk tersebut ditujukan kepada dua belah pihak, ibu bapa seorang. Datuk sebelah mak, datuk sebelah pak, sama. Pandangan yang terakhir, meskipun ke atas, iaitu bapa atau datuk, dan ke atas sebelah ibu dan bapa atau datuk, dan ke atas sebelah bukan. Di ni tak ada Di itu tambah disambung. Menurut pendapat kuat dalam mazhab, datuk tersebut ditujukan kepada dua belah pihak, ibu bapa seorang, meskipun ke atas, iaitu bapa atau datuk, dan ke atas sebelah ibu dan bapa, atau datuk dan ke atas sebelah bapa. Mana bapa sebelah bapa, bapa sebelah ibu, datuk sebelah bapa, datuk sebelah ibu, dan ke atas. Boleh lah kau. Bukan boleh belakang. Pandangan ketiga ni, i'faf wajib ke atas bapak sahaja, bukan datuk. Kemudian datuk tu apa? Menurut pandangan kuat dalam mazhab, datuk itu ditujukan kepada kedua belah pihak. Tu yang kata. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa anak yang diwajibkan ke atasnya melakukan i'faf tersebut umum, sama ada anaknya seorang laki-laki ataupun perempuan ataupun khuntha muskil. Tu tak ada dalam ta'liq. Khuntha muskil wajib juga. Syarat yang mewajibkan ke atas anak melakukan i'faf. Apakah syarat dia? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Mughni Al-Muhtaj bahawa syarat wajib ke atas anak melakukan i'faf tersebut dua perkara. Pertama, merdeka. Anak tu mesti merdeka. Yang kedua, mempunyai harta, iaitu kaya. Maka tidak wajib melakukan i'faf ke atas anaknya jikalau tidak mempunyai harta ataupun hartanya tidak mencukupi. Cukup-cukup untuk diri dia ataupun untuk keluarga dia. Pak dia tak cukup dah, tak wajib. Maka seseorang tidak wajib melaksanakan i'faf kepada selain usul, yakni selain daripada bapa, datuk, moyang dan ke atas furu'. Seseorang tidak wajib melaksanakan i'faf kepada selain usul, atas furu'. Atas furu' ni takluk pada usul. Usul ni bapa, datuk, moyang, ke atas dan ke atas furu'. Ini bapa bagi seseorang, datuk bagi seseorang, datuk bagi seseorang, furu' tu cucu. Bapa bagi seorang furu', maka furu' tu anak. Kalau moyang cicit, begitu. Jadi tak wajib melakukan i'faf kepada selain usul, atas furu'. Ini atas anak, atas cucu. Wajib tak buat i'faf? Tak wajib. Selain daripada usul. Mana apa selain daripada usul? Iaitu apa nama tu? Mak saudara ke? Tak wajib tu. Tak wajib. Habis. Kemudian, syarat bapa yang boleh anak menunaikan kewajipan i'faf. Syarat yang menyebabkan anak wajib i'faf. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa syarat bapa yang menyebabkan anak wajib melaksanakan i'faf kepada bapa ialah dua perkara. Pertama, merdeka. Yang kedua, orang yang susah dan tidak mempunyai harta. Kalau dia tu mempunyai harta, tak wajib. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa bapa yang berstatus hamba tidak wajib ke atas anaknya untuk melakukan i'faf. Bapa tu mesti merdeka. Itu tafriq bagi syarat pertama. Kalau tak merdeka, tak wajib. Habis. Wallahu a'lam. Ada soalan? Lepas tu kalau contoh kita kahwinkan ayah tu soalan dia, lepas tu dia buat nayak ke, Dia buat apa? Buat kenayak dia buat khianat untuk isteri dia pula. Jadi nak dahulukan Khianat untuk isteri dia? Isteri siapa ni? Dia buat zalim pula ke isteri dia tu. Isteri siapa ni? Isteri Pok dia tu. Dia tahu kita nak kahwinkan ayah dia tu. Sebab dia nak elak daripada zina, kita kahwinkan dengan puan tu. Betul? Dia buat zalim pula ke puan tu. Jadi kan dia buat zalim kepada perempuan yang kita kahwinkan dengan dia. mana nak dahulukan kan dia. Kalau kita nak nikahkan dia, zina pula. Kalau kita zina
Oh. Buat dia ada kau Allah. Tak payah kan mana? Cari aman. Sebab dia bukan ngajak hak dah. Bila Oh, bertembung antara kalau tak kahwin zina, kalau kahwin menzalimi pula. ataupun bila kahwin tak mampu bagi nafkah bini pula. Jadi Dah kalau ni anak yang wajib tu. kira anak tanggung lagi. Anak tanggung. Sebab dia tak mampu tu lagi akan datang. Cuma cuma pertembungan antara wajib kahwin sebab zina, bukan wajib kahwin. Nak kahwin sebab takut pak dia zina. Lepas tu kalau kahwin pula takut pak dia tu pula akan menzalimi isteri dia. Jadi ikut mana nak utama dulu? Payah kot nak jawab. Kalau nak kahwin zina pula. Payah kot nak jawab. Bagaimana tembung dua benda? Kena sangat pengawasan. Macam kita tak payah kata pak macam kita. Kalau tak menikah takut zina, padahal mampu dah. Dalam masa yang sama takut zalim isteri pula. Macam mana hukum? Tahu kot. Boleh tu. Mana hukum? Bagus juga soalan. Pertemuan antara takut zina dengan takut zalim isteri. Payah salah. Zalim isteri. Dia ada kaedah tak? Tu biasa dengan kaedah. Apa dia? Tak dengar. Apa dia? Tu biasa kaedah. Tembung apa? Tu wajib ada, haram ada. Pelik tu. Haram ada. Kalau zaman sekarang tak ada hamba. Kalau ada hamba tu dia tahan kira. Tapi buat zalim ke mana? Jalan zalim ke mana? Sebab nafkah nak tanggung dah. Bukan zalim ikut nafkah tu. Dia zalim ikut dia macam pukul ke. Zakat terlalu besar. Lepas tu? Apa tu? Apa kaitan? Lepas tu apa kaitan? Lepas tu apa kaitan? Tu isteri dah kahwin dah. Ni masalah belum kahwin lagi. Ni nak kahwin kalau tak kahwin zina, takut zina. Kalau kahwin pula takut zalim isteri. Lagu mana? Tu yang fasah sebab zakat panjang tu nak nikah dah. Benda aridi. Bukan bawa kategori zalim isteri. Emang zalim juga tapi nisbah isteri tu boleh minta fasah, bukan nisbah hukum kahwin. Ni kita nisbah nak faham sekarang ni hukum kahwin. Kalau tak kahwin takut zina, kalau kahwin takut zalim. Gimana? Kalau isteri yang suami dia masuk zakat besar tu memang dah kahwin dah. Tengok zakat besar. Kira-kira kalau jimat atau setubuh tu tak boleh nak tanggung. Tu boleh minta fasah. Dia minta fasah tu. Pada muka ke apa tu. Jadi jangan besar-besar kan. Sudah. Allahu a'lam. Tu cari tengok. Iddah seorang isteri. Boleh saya pergi luar nak tengok jenazah suaminya di luar. Tak boleh. Pergi masjid ke? Dia keluar tu hanya sekadar hajat Hajat maksudnya hajat keperluan dia lah. Jadi kalau tak ada kaitan keperluan dia tak boleh. Tak boleh gimana? Hatta mak pak dia mati kali pun.
Jadi tak boleh lagi. Sebab dia adalah keadaan iddah. Kalau suami contohkan biasa bila mandi jenazah apa talan apa ni, dia kalau di tengah tu biasa dia di sugar ke dia buat apa pakai kafan semua. Isteri nak pergi untuk tatapan terakhir tak boleh kan? Sepatutnya gitu lah. Sebab itu jawab tu dia kata walaupun ziarah mak pak dia mati tak boleh. Bagi orang yang iddah. Sebab dia mati dah kan? Lepas tu keluar dari rumah. Sebab mati, lepas tu ada iddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari Macam mana kira 4 bulan 10 hari Mula kematian maksudnya dia secara tak macam mana kira 4 bulan 10 hari? Macam hit ke macam mana? Ataupun dia kira macam muda-muda. Macam contoh mati pukul 2 petang. Lepas tu maghrib sehari kira hari kedua dah. Kau macam mana? Tu kena tengok tu. Kalau musafir lain tak? Musafir tengok kalau sampai sebelum subuh, maka subuh tu sampai subuh esok sehari. Kalau sampai sebelum maghrib, sehari maghrib sampai maghrib esok sehari. Dia kira gitu. Kira besok-besok. Di 4 bulan 10 hari ni boleh cari kena cari 4 bulan 10 hari ni macam mana sebenarnya? 4 bulan 10 hari ni kira maghrib ke mana? Hari baru tu. Elok ke? Molek cari tengok waktu iddah. Ada itu kita jawab ni. Ni. Zahaba jumhur. Ada itu kebetulan apa? Ada yang mandi jenazah tu. Dia tanya mana suami isteri mati nak tengok tetapan tak apa. Dia kata tak boleh, tak boleh keluar kan. Siapa dia kata? Ada yang betul? Tak boleh keluar kan. Betul? Kita boleh. Siapa yang kata? Yang mandi jenazah. Ustaz bukan? Nikah lagi janji mandi. Tengok ibarat dalam Hasiah Qalyubi. Mandikan juga. Isteri ada rumah. Dia rumah. Jadi jauh kat surga. Ingat mandi dalam rumah. Biasa kalau Penang Kalau Penang tu, kalau dia boleh mandi kat rumah, dia mandi rumah. Tu lah. Kalau surau tu lain. Rumah. Memang rumah dia kena iddah pula dalam rumah suami. Jadi kalau semua suami dia tu, suami habis, dia boleh tengok. Tengok. Dalam rumah. Tengok ibarat Rasyid Qalibi kata falau ihtaja lailan jazakan nahar. Qalahu shaykhuna wa idza lam tahtaj lam takhruj aslan walau li'iyadatin aw ziyaratin aw tijaratin aw tambiyati malin. Kalaulah seorang perempuan berhajat untuk keluarlah pada waktu malam harus seperti mana waktu siang. Kata guru kami, kalau dia tidak berhajat maka tidak boleh keluar sama sekali walaupun untuk walaupun untuk menolong pesakit ataupun ziarah ataupun berniaga ataupun untuk mencari rezeki. Kalau dia dengan makna kalau dia tak kerja tu dah ada duit padang untuk tanggung waktu dia iddah 4 bulan 10 hari, tak boleh kerja kalau ikut Masalah sekarang ni kalau kerja kerajaan ada tak dia punya cuti. Isu Ada orang kampung kata tak ada mana cuti iddah isteri biasa cuti beranak. Cuti iddah isteri mana ada? Tak ada dengar isu dah kalau kerja ke mana? Nak kata dia tak ada duit, dia banyak duit dah. Tu mungkin tilik mazhab lain pula. Kalau memang mazhab Syafi'i tak lepas. Kalau kerja dalam keadaan ada gaji dia dapat muat dah 4 bulan 10 hari tu. Gaji dia tu banyak dah. Lepas tu sekarang ni dia kerja juga, mana ada cuti iddah ada kerja kerajaan. Mana ada cuti iddah. Bagaimana? Bagaimana? Kalau kata dia terdesak, gaji banyak dah dengan bank. 20,000, 50,000 contohnya. Hak tu ada dah 4 bulan 10 hari. Boleh hidup dah. Itu kata. Dia pakai apa? Pandangan kuk-kuk mazhab lain yang boleh tanggung. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh tu. Tu kata.
Ada orang tanya itu kata, betul juga. Oh, perempuan kan mana ada cuti. Dah. Ada cuti mengandung ya. Walaupun untuk ziarah tak boleh. Walaupun untuk ziarah tak boleh. Sebab dia kira macam tidak ada hajat yang terlalu mendesak perempuan. Sekadar ziarah, tak ada apa. Dah mati dah start. Apa dah? Kubur? Kubur dia sebelah rumah. Sebelah rumah. Sebelah Rumah dalam rumah itu. Kan boleh kalau nak cakap-cakap. Kalau nak boleh cakap-cakap. Bagi berbual-bual macam mana boleh. Okey, betul. Jadi kiahkan. Kiah sebelah rumah tu lah. Betul. Yang kubur tu lagi. Apa dia? Yang kubur suami. Kan Yalah, saya kubur suami. Di mandi kan tak boleh tengok dah kat sungai tu. Dia kubur sebelah rumah tau. Jawab ni tak. Jawab rakaman lah. Sebelah rumah. Sebelah rumah ha? Ya. Lalu kubur jauh. Boleh cari ibarat cari ibarat ni itu jawab pun Hasyiah Qalibi ni. Tak tengok Tuhfah Hasyiah lagi lain. Hasyiah Qalibi ni ringkas-ringkas. Kau ada detail lain ke apa. Okey, ada lagi? Suami pinjam banyak. Suami rumah banyak betul? Hak yang mana rumah dia nak letak? Tu nanti ya bak iddah. Bak iddah ni syarat dia ialah rumah suami. Tu. Rumah suami. Bukan rumah pok dia. Bukan, tak mesti. Pok siapa? Pok perempuan? Belum tentu. Kalau suami tu rumah dia masih situ. Kalau suami di rumah dia asing. Dia kena rumah suami. Tak boleh keluar pada rumah suami. Ada lagi? Tak ada? Kalau ada mandi dia balang ataupun balang mati. Jadi isteri kat rumah tu menyebabkan dia sakit. Hati apa. Mana? Boleh balik rumah dia kan. Mana siapa sakit hati ni? Kalau dia stay kat dalam rumah tu, Tu? indah dalam nampak balang. Menyebabkan dia balang waktu ataupun dia balang mati. Boleh dia balik rumah dia tu. Tak tahu. Tak pernah dengar ibarat suruh balik rumah. Tak, ibarat. Jangan dengar. Aku boleh dengar tu. Dengar. Tak tahu tu. Nak cari mula. Salah lah dia mau tulis. Semua orang dia tak mau tulis. Kita punya banyak lah tulis. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari Rabu dan seterusnya kita akan berniqah dalam habis sampai akhir maka insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi